Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu walah. Muhammad Kamil Rizwan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Hasimah Malik, ahlan wa sahlan. Mavi Marmara, Waalaikumsalam wabarakatuh. Irwan Ayub, Mamak MU, Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Hari ni kita buat satu je live melalui Facebook page saja. Kita tak buat melalui Instagram sebab kelengkapan tak cukup. Saya buat dalam kereta ni sebab saya depan masjid sekarang ni. Saya mai ziarah ayah kepada partner saya dekat UJF Construction. UJF Construction ni satu kita buat construction company. Ari, ahlan wa sahlan. Kak Yat Zakaria, Waalaikumsalam. Ila Karmila, baru selesai ni. Betul lah, cuaca pagi ni dia lain macam tau. Pagi ni dia redupnya lain macam kan. Ya, rasa-rasa semalam Al-Qadar apa kan. Jadi saya semat kena buat jugalah kereta betul. Pasal saya masih duduk dekat masjid lagi. Mai ziarah almarhum kawan almarhum ayah pada kawan saya, yang partner saya dekat UJF Construction. Ustaz Syamat dia kira kami buat madrasah ni lama daripada awal dulu. Line okey kan? Mikrofon semua okey kan? Ni duduk kat kereta ni. Baik, Ustaz Syamat betul. Betul Arif, cuaca pun redup je pagi ni. Hasliza, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hasliza, Waalaikumsalam. Eri Ezekiel, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lagi sabar. Pagi ni kuliah kita dianjurkan oleh, mana dia sekejap kuliah kita dianjurkan oleh Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, Pertisk. Satu badan bukan kerajaan yang berdaftar dengan ROS, menekankan 5 aspek utama: kebajikan, motivasi, kepimpinan, keusahawanan dan dakwah. Pertis Malaysia bergiat aktif dalam pelbagai program berbentuk kebajikan, antaranya program bersama anak yatim, asnaf, orang miskin, orang tua-tua, OKU, program bersama rakan jalanan, melancarkan juga tabung prihatin COVID-19 untuk membantu memberikan barangan keperluan asas kepada keluarga terjejas. Jadi tabung infak Ramadan dilancarkan ini dan fokus untuk membantu misi bantuan barangan keperluan kepada keluarga yang memerlukan sempena musim PKP dan bulan Ramadan ini diteruskan. Jadi ni salah seorang daripada salah satu daripada penganjur kita. Nama dia Pertisk, Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. InsyaAllah. Okey. Dan dikuasakan juga dengan dikuasakan oleh OSAM, OSAM, iaitu satu aplikasi ulang kaji nombor 1 di Malaysia. Ini menarik sikit. Salih ala Syed Muhammad, mesti kita waktu PKP ni anak-anak kita tak pergi sekolah, kerja main game aja. Macam mana dengan pendidikan? OSAM boleh bantu, dia kata. OSAM mendapat pengiktirafan daripada ISO, MSc, dan OSAM termasuk aplikasi terbaik di dalam Malaysia Book of Record. Mempunyai 11,000 orang pelajar-pelajar, 11,000 orang cikgu yang membantu pelajar-pelajar dalam aplikasi OSAM. Disokong penuh oleh Multimedia Pendidikan Termuka Dr. Haji Tengku Asmadi dan Ustaz Ahmad Dosuki, sesuai untuk semua peringkat umur daripada darjah 1 hingga tingkatan 5. Download secara percuma di App Store, Google Play Store. Sistem pembelajaran yang menarik di dalam OSAM. Lagi paling best, ada battle dalam OSAM, bukan PUBG atau COC. Battle menjawab soalan-soalan dan pemenang akan mendapat hadiah besar daripada OSAM. Jadi OSAM, dua penganjur kita pada pagi ini. Yang pertama Salih Ala Syed Muhammad, Pertubuhan Yayasan Insan Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Yang kedua ialah OSAM. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Tajuk kita pagi ni, tajuk tentang tanda-tanda kiamat. Tajuk tentang tanda-tanda kiamat. Apa tajuk dia? Kita tengok. Tajuk dia
Sembang santai Ramadan, janganlah tidur. Tanda-tanda jelas akhir zaman. Tu tajuk dia, tanda-tanda jelas akhir zaman. Jadi subhanallah, saya semat. Kamar. Waalaikumsalam wabarakatuh. Zairul, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arif, selamat. Tanda-tanda kiamat betul. Kita nak tengok beberapa tanda. Salih ala Sayyidina Muhammad tentang kiamat. Yang lah ni ada dengan kita dah. Kita nak tengok sana. Saya masih menggunakan kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, karangan Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala. Salih ala Sayyidina Muhammad, kita memilih beberapa daripada Salih ala Sayyidina Muhammad, hadis-hadis berkaitan dengan tanda-tanda akhir zaman. Terima kasih kepada pihak Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan, Pertisk, Pertubuhan kan macam tu lah lebih kurang, dan Awesome. Maliah tu tanda jelas akhir zaman. Siti Ida sembang santai Ramadan. Saya sembang, kita sembang-sembang lah kan. Sembang-sembang je. Saya ni tuan-tuan duduk depan masjid. Tadi baru tengok, baru pergi ziarah jenazah. Tak sempat nak solat jenazah lagi. Sebab waktu saya sampai tak saat ni, baru pergi tengok jenazah masih baru siap dimandikan, sedang dikafankan. Jadi saya kata saya minta excuse Sat lah, sebab saya nak kena buat live Sat. Dia pun bagi izin untuk Salih Ahmad saya keluar Sat untuk buat live. InsyaAllah. Dan tuan-tuan, Salih Ahmad meninggalnya semalam, pukul 11 malam semalam. Subhanallah. Kalau takdirnya bertepatan dengan Al-Qadar, Masya Allah, Salih Ahmad, untung mesti ada kelebihan-kelebihan dia kan. Dan pagi ni tuan-tuan, Salih Allah Sayyidina Muhammad, sungguh tanda-tanda dia Salih Ahmad sangat jelas. Macam yang Nabi SAW sebut tentang tanda-tanda Lailatul Qadar pada 11 malam. Siang tu macam cerah, redup kan, matahari tak terlalu memancar terik. Pagi ni rasa macam tu. Kita tengok ni pagi-pagi ni, subhanallah Salih Ahmad, pagi ni lain macam kan. Siapa setuju dengan saya? Kan Nuraidi, waalaikumsalam wabarakatuh. Saya semat lagi siapa ni? Ida Nurshima, alhamdulillah, selamat menonton. Zulina kata typing redup, alhamdulillah. Betul lah. Liza, saya pun kontak kawan saya kat KL tadi. Dia kata Pak Smart, nampak redup pagi ni, melati putih. Tanda jelas akhir zaman betul. Hasliza Hashim, Ahmad Fadli, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nur Medina, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama lagi di Majlis Ilmu, di pagi yang dingin, di pagi yang dingin dan tenang, 27 Ramadan. Subhanallah, mudah-mudahan kan. Muhammad Iqbal, alhamdulillah, terima kasih. Liz, terima kasih. Faridah B Sharif, terima kasih. Nurul Hilwana, saya setuju, sejuk je pagi ni kan. Dia macam teduh aja, tenang aja, lain macam suasana dia. Teduh lah. Kalau boleh saya nak tunjuk lah kat tuan-tuan kan, suasana di pagi hari ni teduh sangat. Tapi lagi kalau saya pusing kamera ni lagi, saya tak boleh nak ni dah. Tapi sangat teduh lah pagi ni. Subhanallah, saya semat. Afza Mizam Wahid, waalaikumsalam, salam ceria. Hidup mesti sempoi. Betul Ustaz. Mavi Marmara, reduk je pagi ni, insya-Allah. Okey, sahabat-sahabat sekalian, memandangkan program kita ni adalah program anjuran daripada Pertisk, Pertubuhan Salih ala Sayyidina Muhammad, Insan Sayang Kebajikan, dan juga Awesome. Jadi saya nak minta macam biasalah tuan-tuan, sahabat-sahabat saya yang sentiasa sudi dengan saya pagi-pagi ni, macam adik-beradik saya lah, macam keluarga saya. Jadi bagi kita meraihkan usaha program yang dianjurkan oleh pihak Awesome dan Pertis ni, kita bantu untuk share. Kita share je. Khairussani Zamri kan, Muhammad Sufian, kita share supaya pihak yang buat anjuran program ni dia rasa puas hati dan dia rasa seronok. Alhamdulillah, kami buat program dengan Ustaz Jafri, ramai orang tengok dan ramai orang share di maklumat tentang Awesome, maklumat tentang Salih Al-Syamad Pertis dan dapat disebarkan, dan semua benda-benda baik. Bukan sekat kita dapat ilmu, kita juga dapat Salih Al-Syamad berkongsi kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh pihak Pertubuhan Pertis dan juga Salih Al-Syamad pihak Awesome. Tuan-tuan, saya pun teringin juga nak tengok Awesome tu, sebab anak-anak saya ni semenjak PKP ni duk buat kerja online je. Dia buat kerja secara online. Salih Ahmad, cikgu-cikgu dia akan hantar
kerja-kerja sekolah melalui online. Tapi kalau kita dengan Pertis ni, dengan Awesome ni, subhanallah, depa yang susun ulang kaji tu. Ada saya sebut ribu cikgu yang melibatkan diri secara langsung dengan Awesome ni untuk buat program-program ulang kaji di rumah menggunakan software yang kita download daripada apps. Subhanallah, hebatlah tuan-tuan sekalian. Saya duk fikir nanti lepas ni balik boleh kita review tengok kan apa benda yang kita boleh ni dengan Salih Said Muhammad Awesome ni kan. Jadi Salih Said Muhammad, mari kita tengok Ustaz. Alhamdulillah, terima kasih Helwa tolong share, Imuni Amani terima kasih, Aina Ismail terima kasih tolong share, Ani Isyad terima kasih, Nur Chu, Husna Nur Insyirah, Nur Azizah Saleh, Najwa Husniyah, Nur Azizah, dua kali ulang Nur Azizah Saleh ni, kan, Liz Liza, insyaAllah. Okey, insyaAllah. Maliha Omar, insyaAllah, amin. Mudah-mudahan kita semalam Allah kurniakan Lailatul Qadar, mudah-mudahan. Kalau semalam Lailatul Qadar lah kan Ustaz Syamat, tapi walaupun kita nampak macam pagi ni ada potensi yang sangat besar, sama macam Lailatul Qadar, macam dia dah Lailatul Qadar semalam pagi ni nampak macam dia semalam ni. Jangan kita stop untuk kita buat ibadat. Salih ala Sayyidina Muhammad, jangan kita stop untuk tumpukan kepada ibadat pada baki ataupun akhir daripada Ramadan ni. Puluh lagi. Sebab kita tak tahu, mungkin hari ni nampak macam ni, mungkin malam 29 pun nampak macam ni juga kan. Kita tak tahu. Jadi teruskan untuk kita buat ibadat, menumpukan supaya kita mendapat Salih Said kelebihan daripada Ramadan itu sendiri, daripada Lailatul Qadar tu. Baik, mari kita nak tengok Salih ala Sayyidina Muhammad antara tanda-tanda kiamat yang berlaku. Tanda-tanda kiamat berlaku Salih ala Sayyidina Muhammad. Kebaikan dan keburukan silih berganti. Al-Bukhari meriwayatkan, Huzaifah bin Al-Yamani berkata, orang-orang bertanya kepada Rasulullah tentang kebaikan, sedangkan aku bertanya kepada baginda tentang keburukan. Kerana aku khawatir kalau keburukan itu menimpa aku. Kata Huzaifah Al-Yamani, dia kata, semua orang duk tanya Nabi SAW tentang kebaikan-kebaikan saja. Aku nak tanya Nabi SAW tentang keburukan, sebab aku takut keburukan tu lagi menimpa aku, kata Huzaifah Al-Yamani. Dia nak kenal keburukan tu. Lalu aku berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dulu telah mengalami zaman jahiliah dan keburukan. Lalu Allah mendatangkan kepada kami kebaikan ini. Apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Ya, dulu kami duduk dalam jahiliah, kami tak tahu apa-apa, kami duduk dalam keadaan yang kami jahil, kami buat benda-benda yang tak sepatutnya kami buat. Lalu Allah mendatangkan kebaikan ini. Apa maksud kebaikan ini? Kebaikan ini maksudnya Salih ala Sayyidina Muhammad ialah Islam. Allah datangkan Islam. Lalu dia tanya, ada tak lepas daripada Islam ni, lepas daripada kebaikan ni, ada tak keburukan dia akan mai balik? Adakah dia mai balik macam mana kami dulu-dulu? Lalu Nabi SAW jawab, ya, ada. Aku bertanya, dan apakah selepas keburukan tu ada kebaikan balik? Ada tak lepas dia mai balik jadi macam serabut tu, macam zaman kami duduk jahiliah tu, dia mai balik macam kebaikan tu, ada tak? Kata Nabi SAW, ya, dan ada keburukan dia. Lepas, walaupun dia mai kebaikan yang mai lepas daripada keburukan tu. Mula-mula keburukan kan zaman-zaman jahiliah tu. Kemudian Islam mai, Nabi SAW bawa Islam. Kemudian Salih ala Sayyidina Muhammad, lepas tu kata Nabi akan mai balik keburukan. Dia akan mai balik jalan dan perangai orang macam jahiliah. Keburukan-keburukan macam jahiliah. Lalu dia tanya, lepas daripada tu ada balik tak? Lepas daripada tu ada? Nabi kata, ya, lepas daripada tu ada kebaikan balik. Akan ada kebaikan balik, tapi kebaikan yang bercampur dengan keburukan. Oh, Salih ala Sayyidina Muhammad. Lalu aku bertanya, apakah keburukannya? Yang kata kebaikan yang bercampur dengan keburukan tu, apa benda tu? Dan Nabi SAW kata, ada satu kaum yang memberi petunjuk dengan selain penunjukku. Di antara mereka ada yang dikenal, dan di antara mereka ada juga yang tidak. Aku bertanya, apakah setelah kebaikan itu masih ada keburukan? Maka baginda Nabi SAW jawab, ya, iaitu para penyeru yang ada di neraka pintu-pintu Jahannam. Penyeru, orang-orang yang panggil untuk ke neraka Jahannam. Orang panggil untuk neraka Jahannam. Barang siapa yang memenuhi seruan mereka menuju ke neraka itu, maka mereka akan melemparkannya masuk ke dalamnya. Lalu aku bertanya, wahai Rasulullah, jelaskan kepada kami tentang mereka. Baginda berkata, kulit mereka sama seperti kulit kita. Mereka bercakap bahasa sama macam bahasa kita. Salih ala Sayyidina Muhammad. Maksud dia apa? Orang dia orang sama macam kita. Kalau orang Melayu sama orang Melayu. Kalau orang Arab sama orang Arab. Sama, bukan
alien ke bukan apa. Kan. Kemudian salih Sayyidina Muhammad maksud manusia. Dan yang paling best tu, dia bercakap bahasa sama macam kita. Maksud dia bukan bahasa-bahasa ni. Maksudnya dia juga, kalau kita cerita, oh kami menggunakan dalil hadis dan Al-Quran. Kami juga menggunakan dalil hadis dan Al-Quran. Tapi apa beza dia? Beza dia ialah dia memanipulasikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW mengikut kepada kehendak dan hawa nafsu dia. Kita tengok ni Al-Quran sebut macam ni, tapi dia tafsir ikut hawa nafsu dia. Dia tafsir ikut apa yang dia kehendaki, supaya orang akan tersesat dengan tafsiran tersebut. Tuan-tuan, rasa ada tak lagi ni? Oh tuan-tuan, saya takut tuan-tuan kita duduk pada zaman dia. Bila kita baca ni, kita baca hadis macam ni, kita rasa macam real lah benda ni duduk jadi macam depan-depan kita. Syafiq Auni, Liz Liza, nampak Ustaz berseri-seri hari ni. Aduh, sebab kamera depan muka tu, seketui muka saya kat depan, dah habis hejah ni. Tak tahu salih ala Muhammad. Ustaz Fawaz pun ada. Okey. Salih Muhammad. Okey. Ustaz Fawaz pun ada. Insya-Allah, alaihi wasallam, marhaban bik. Keburukan salih Muhammad. Kuliah outdoor hari ni betul. Ustaz Fawaz, ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Insya-Allah, terima kasihlah Ustaz sudi tengok sama. Baik, Allahumma salli alaihi wasallam. Jadi salih ala Sayyidina Muhammad. Lalu aku bertanya, apa yang engkau perintahkan kepada aku wahai Rasulullah, seandainya aku duduk pada zaman tu? Kalaulah takdir nanti aku duduk pada zaman tu, para sahabat tak mau tuan-tuan. Para sahabat duk tanya tentang kiamatnya, tanya tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Nabi SAW tanya salih ala Sayyidina Muhammad. Para sahabat duk tanya tu bukan sebab nak duduk zaman tu. Tanya tu kalau boleh tak mau duduk zaman tu. Sebab zaman tu dipanggil zaman fitan, zaman fitnah, zaman yang kita tak tahu mana satu betul, mana satu salah. Kita rasa macam kita duduk betul dah, tapi sebenarnya kita duduk salah. Lalu orang bagi tahu dekat kita salah tu, kita tetap kita kata betul sebab kita duduk berasa kata kita betul. Tu yang takut tuan-tuan, zaman dia panggil zaman fitnah ataupun zaman akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kita takut. Lalu Rasulullah menjawab, bergabunglah kamu dengan jemaah orang Islam. Cara untuk kita selamat kalau kita duduk zaman tu, zaman orang yang sallallahu alaihi Muhammad, orang bercakap bahasa-bahasa Al-Quran tetapi menyalah tafsirkan Al-Quran, bercakap dengan bahasa-bahasa Nabi SAW tetapi memanipulasikan hadis-hadis Nabi SAW untuk kepentingan diri sendiri, untuk kepentingan kumpulan dia, untuk mengajak orang masuk neraka Allah. Takut kan tuan-tuan, macam mana kita ni nak jadi Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak kenai. Kalau kita tak belajar, kita tak tahu tuan-tuan. Waktu kita duduk balah lah ni tak habis-habis. Ada orang kata apa? Ni kami ni duduk di tempat yang betul. Ni kami ni orang betul. Kita kata salah ni, tak betul ni. Dia kata tak, tengok ni kami betul. Tuan-tuan, semua orang kata dia salah, tapi dia tetap berpegang kata dia betul. Sebab dia beriman sungguh-sungguh bahawa apa yang dia pegang tu betul. Tu kita takut tuan-tuan. Takut kita duduk dalam posisi tu. Dan kita rasa macam betul dah aku buat ni. Ini di antara fitnah akhir zaman. Nabi SAW kata fitnah akhir zaman ni macam batu yang hitam duduk dalam malam yang gelap. Semut yang hitam duduk atas batu yang hitam pada malam yang gelap. Bukan setakat malam yang gelap lagi Nabi SAW sebut. Maksud dia tuan-tuan, berganda-ganda kegelapan dia. Kita tak boleh nak nampak. Kita rasa macam betul dah ni, aku duduk betul dah ni, tapi rupanya kita tak betul. Subhanallah, salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati sekalian. Maka tu yang kita takut. Jadi apa yang Nabi SAW anjurkan kepada kita untuk kita buat kalau kita duduk dalam posisi tu, kita duduk pada waktu tu, kita takut tuan-tuan. Salih alaihi wasallam. Maka kata Nabi SAW, syarat yang pertama pada ni, salih alaihi wasallam, Nabi SAW suruh buat apa? Bergabunglah kamu dengan jemaah kaum muslimin dan pemimpin mereka. Pergi cari ada tak kelompok orang Islam, satu grup orang Islam yang bersama dengan mereka ni ada alim ulama yang hebat, alim ulama yang mampu membimbing umat. Tuan-tuan sekalian, di kalangan mereka ni ada ramai alim ulama. Salih ala Sayyidina Muhammad. Di kalangan mereka ni ada ramai alim ulama. Bila ramai, bukan satu dua alim ulama. Maksud ramai alim ulama ni, maksud susahnya untuk berlaku ijtihad, kesilapan ijtihad disebabkan ramainya ulama duduk dalam jemaah tu. Tuan faham tak? Tuan cari tengoklah, ada tak dalam masyarakat kita ni disebut sebagai jemaah Islam yang orang alim ulama ramai duduk dalam tu. Tuan cari. Salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Dan tuan-tuan bergabunglah dengan mereka, duduk dengan mereka. Duduk dengan maksud kata kita duduk bersama dengan alim ulama. Kita duduk di kalangan alim ulama supaya mereka mampu untuk membimbing kita dan menunjukkan kita kepada kebenaran. Tuan-tuan, di antara benda yang akan berlaku di akhir zaman ialah kemunculan Imam Al-Mahdi. Tanda-tanda Imam Mahdi ni tuan-tuan banyak cerita dah. Tanda-tanda Imam Mahdi ni banyak tuan-tuan. Dalam kitab ni pun ada cerita tentang Imam Al-Mahdi. Subhanallah, tuan-tuan. Bila baca tentang Imam Mahdi ni macam real benda ni jadi kat depan kita.
Tuan-tuan, salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi kata nanti bila Imam Mahdi ni muncul, dia muncul tuan-tuan sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad, waktu perebutan kuasa, berebut di antara salli ala Sayyidina Muhammad anak-anak khalifah, pewaris khalifah. Pewaris khalifah ni salli ala Sayyidina Muhammad, depa dah mula duk bergerak nak pergi ke kubur. Jadi perebutan kuasa di antara pewaris khalifah yang meninggal dunia. Dan berkuasa tu merebut apa? Merebut khazanah. Dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dalam kitab Nihayah fil Fitan wal Ahmi, Ibnu Katsir menyebutkan dia sebagai salli ala Sayyidina Muhammad, menyebutkan dia sebagai salli ala Sayyidina Muhammad Kaabah. Sana. Salam. Tu. Okey, tengah live. Okey, tak apa, lagi sempat saya. Sebab aku insya-Allah. InsyaAllah. Dah settle tadi kan? Dah. Okey. Baik. Jadi saya dia sedang uruskan jenazah untuk dikebumikan. Sekejap lagi lepas kuliah ni, sekejap lagi saya akan pergi ke sana insya-Allah. Tuan-tuan, jadi subhanallah, jadi dan depa kata apa? Macam real lah duk jadilah ni. Kan selepas kewafatan khalifah, selepas meninggalnya khalifah itu, yang berebut tahta lah ni anak-anak keturunan depa. Kan subhanallah. Jadi dan the best thing antara benda yang menarik perhatian bila Nabi SAW kata apa? Akan muncul, bila jadi macam tu akan muncul seorang lelaki dipanggil Al-Mahdi, bawa bendera hitam, kelompok bendera hitam yang main. Lalu kata Nabi SAW, ataituhum walau habuanu ala salj, datangilah mereka walau kamu terpaksa merangkak atas salji. Nabi kata, Nabi guna perkataan salji, walau merangkak atas salji. Ceritanya kalau cerita salji ni tuan-tuan, cerita dekat tempat sejuk kan. Tapi Nabi duk cerita kepada para sahabat yang duduk di tanah Arab. Sepatutnya apakah bahasa yang paling sesuai kalau nak bandingkan dengan salji, yang mungkin sebab dalam kitab ni dia sebut apa? Menunjukkan kesusahan pada waktu tersebut. Walau macam mana susah pun, pi juga untuk berbai'ah dengan dia, pi juga kat dia, sebab bersama dengan mereka ada Al-Mahdi. Jadi salli ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan yang dirahmati sekalian, salli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kalau nak cerita kesusahan, patutnya cerita merangkak atas padang pasir lah. Tapi pasal apa salji? Rupanya tuan-tuan, seolah-olah macam nak gambar kepada kita nanti akhir zaman, salji akan mula turun di tanah Arab. Dan sungguh tuan-tuan, berapa tahun berapa tahun kebelakangan ni tuan-tuan, salji duk turun dekat tanah Arab. Salji dah mula turun dekat tanah Arab. Jadi macam signifikan apa yang Nabi SAW. Tuan-tuan boleh bayang kalau Imam Mahdi muncul di kalangan kita. Masalah dengan Imam Mahdi ni tuan, Allah ubah dia dalam tempoh satu malam je. Daripada dia salli ala Sayyidina yang bukan dia tu, Allah tukar dia satu malam je. Sebab tu antara orang yang mula-mula sekali salli ala Sayyidina Muhammad, antara orang yang akan menolak dia tuan-tuan ialah orang yang rapat dan kenal dengan dia. Tuan-tuan, kita tengah duduk, tiba-tiba muncul seorang lelaki dengan gerombolan dia, kata ni bersama kami dengan inilah Al-Mahdi. Kita kata, loh, biar betul yang ni, friend Facebook aku kot kan. Gitu. Sebab apa? Sebab dulu dia mungkin bukan macam tu, tapi dalam masa satu malam je Allah ubah dia. Sebab ini dipanggil fitnah. Dan kita takkan tahu kalau kita tak dibimbing oleh alim ulama. Sebab tu waktu ni ialah waktu yang paling kritikal kita duduk bersama alim ulama. Waktu yang paling kritikal untuk kita bersama alim ulama. Lagi kita duduk di hujung zaman, kita duduk di akhir zaman. Ini waktu yang kita sangat-sangat memerlukan alim ulama di sisi dan di samping kita. Sebab apa? Untuk membimbing kita tentang salli ala Sayyidina Muhammad, apakah kebenaran dan apakah kebatilan yang duduk di akhir zaman ini. Kalau dia kata apa? Oh ni salah ni, yang ni salah ni, kita kata no, salah, kita ikut. Kata oh ini betul ni, kita ikut yang tu. Pasal apa? Pasal ulama dibimbing dengan salli ala Sayyidina Muhammad, petunjuk di sisi Allah SWT. Kita tak tahu, kita jauh, kita ada ilmu. Kalau ulama tak bimbing kita tuan-tuan, ulama tak nasihat kita, ulama tak pegang, ulama tak beritahu dekat kita tuan-tuan, kita tak tahu. Faham tak tuan? Jadi salli ala Sayyidina Muhammad, ya betul ni kan, Nur Hayati Muslim kata memang salji dah turun kan. Sebab apa? Sebab dekat-dekat dengan akhir zaman. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi itu keadaan dia. Lalu dia bertanya lagi, dia kata macam mana kalau waktu tu tidak ada pemimpin ataupun jemaah Islam? Mungkin tak ada potensi pada waktu tu yang salli ala Sayyidina Muhammad waktu tu tak ada jemaah Islam. Mungkin dia duduk di satu negara ataupun satu tempat yang tidak ada jemaah Islam pada dia. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ini pakai hand sanitizer. Sebab apa ni, tak asal ni pegang macam-macam kan.
Hand sanitizer kena sentiasa ada, kan. Mask kena sentiasa ada. SOP kena sentiasa jaga, kan. Salih alaihi Muhammad. Walaupun ni Allah Allah bagi pada kita kelonggaran dah sikit, kan, dengan dengan mengizinkan kerajaan kita untuk buat aktiviti-aktiviti yang berkaitan dengan keagamaan ni, boleh pergi solat jemaah kat masjid lah. Tapi jangan kita jadikan kembali dia sebagai fitnah. Nah, nanti kita kita tak mau ikut SOP, kita duduk langgar SOP sebagainya. Takkanlah pemuka Islam suruh duduk apa-apa, tiba-tiba kita duduk jauh-jauh. Tuan-tuan, saya semak tak apa, kita mula dulu. Kita mula dengan yang tu. Kita ikut je dulu. Saya semak sikit-sikit, insya-Allah. Nanti bila dah reda, kita akan balik kepada norma yang asal. Sebab masa sekarang ni tak apalah, kita sabar. Allah bagi. Tapi jagalah SOP kita. Distance, social distance. Lepas tu kita salih alaihi Muhammad, kita pakai hand sanitizer sebagainya. Saya tengok tuan-tuan, Allah, susah orang nak adapt dengan social distance ni. Susah orang nak adapt dengan social distance. Buatlah, sebab kita takut sekali dia jadi fitnah dekat kita, fitnah kat agama kita. Tengok tu, orang Islam tu bila orang bagi masuk masjid, ni mula ni ada kluster baru. Tu kita tak mau. Dia orang tak kata kat kita, orang kata kat Islam. Orang patah balik pada Islam. Itu yang kita tak mau. Boleh faham tuan? Baik, Allahumma salli ala sayyidina. Okey. Lalu ditanyakan Allahumma salli ala sayyidina kepada Nabi SAW, Rasulullah, macam mana keadaannya kalau waktu tu tak ada pemimpin Islam ataupun tak ada jemaah Islam? Mungkin satu negara yang pemimpinnya bukan kepimpinan Islam sebagainya, memang tak ada jemaah Islam sungguh waktu tu. Kata Nabi SAW, tinggalkan semua golongan, kamu keluar. Walaupun kamu harus menggigit pangkal, kamu gigit dengan geram-geram, kamu duduk dalam hutan, kamu gigit salli ala sayyidina Muhammad, pangkal pun sehingga maut datang menjemputmu, sedang kamu tetap seperti itu. Keadaannya waktu jangan duk bergabung dengan orang-orang yang tak sepatutnya. Pilih bermisahkan diri sampai ke tahap macam tu. Tapi kalau ada jemaah Islam di kalangan kita, tuan-tuan observe lah. Saya tak lihat sebut. Tuan observe, tengok ada tak dalam jemaah dalam negara kita ni jemaah Islam yang ramai alim ulama berimpun dalam dia. Tuan-tuan observe tengok. Kalau ada salih alaihi Muhammad, tuan-tuan, kalau waktu yang fitnah yang macam ni, ada orang yang mula bercakap dengan bahasa-bahasa yang menggunakan lidah-lidah kita. Dia menggunakan hadis-hadis Quran, dalil-dalil Quran dan sebagainya, tapi menyeleweng daripada hadis dan menyeleweng daripada perbicaraan yang sebenar dengan tujuan untuk kepentingan diri dia atau kepentingan kumpulan dia. Maka tuan-tuan, Nabi suruh apa? Bergabunglah kamu dengan jemaah-jemaah Islam. Baik, seterusnya tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Antara tanda akhir zaman ialah Islam akan kembali menjadi asing. Diriwayatkan daripada Abdullah Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW pernah bersabda, pada awal munculnya Islam merupakan sesuatu yang asing, dipanggil ghuraba. Islam datang sallallahu alaihi wasallam Muhammad secara asing, jadi orang macam dagang, dan Islam akan kembali asing. Maka berbahagialah orang-orang yang asing. Lalu baginda ditanya, siapakah orang-orang yang asing itu? Sallallahu alaihi wasallam, baginda menjawab, kabilah-kabilah yang terasing. Hadis riwayat Muslim, At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad. Asing ni macam mana tuan-tuan tengok? Jadi taklah ni, kalau siapa yang nak berwatak agama, kita ni ada orang pakai jubah ke berjalan, saya pakai kopiah ke, kan? Jadi macam pelik, orang tengok pelik. Salih alaihi. Kita kat Malaysia ni mungkin tak berasa sangat, sebab kita ni duduk dalam komuniti yang macam ni. Lalu Syekh, tapi ada setengah-setengah tempat kalau perpakaian Islam, orang akan tengok pelik. Tapi kalau pakaian macam tak tutup aurat, tak pakai tudung apa semua, orang tengok macam salih alaihi Muhammad. Okey, tak ada masalah apa. Faham tak tuan-tuan sekalian? Salih alaihi Muhammad. Nabi kita beruntunglah kepada orang yang asing kita, tuan-tuan. Untuk guru saya kata apa? Peganglah tasbih, kan? Salih alaihi Muhammad, bawa tasbih. Ni saya nak pesan diri saya lah. Untuk guru saya pesan, buatlah tasbih. Buat tasbih. Pasal apa buat tasbih? Buat tasbih ni tuan-tuan, kita tak dalam poket kita. Bila kita tak dalam poket kita, tuan-tuan, tak ada jadi apa. Kita akan automatik, kita akan pegang dan kita akan zikir. Pergi zikir keluar apa-apa. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Sebab apa? Sebab benda ni kat tangan kita. Tengok ni. Salih Muhammad. Lepas tu, yang lelaki-lelaki, banyak lah pakai kopiah. Ada time-time, kalau tak all the time pakai kopiah pun, ada time-time kita pakai kopiah. Tak pasal apa? Dia syiar. Bukan sekat syiar, dia jadi pendinding dalam hidup kita. Kita tak akan buat sesuatu yang menyalahi syariat. Bila benda ni ada kita, dia akan jadi apa tau? Dia akan jadi salih alaihi wasallam, macam benteng.
Betul tak? Lepas tu Muslimat pakai tudung bagi elok-elok kan? Dia syiar. Kalau kita tengok daripada jauh, duduk berjalan pada jauh, tengok pakai tudung, bukan cakap pakai tudung, tudung pun tudung yang menutupi dada. Kita tengok dia apa, kita akan kata apa? Kita akan kata dia salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini orang apa? Oh, ni mesti orang Islam. Ini mesti orang Islam. Pasal apa? Ada syiar Islam tu dekat dia. Tak faham ni? Tengok orang jalan, oh pakai kopiah, ini mesti orang Islam. Sebab syiar Islam ada dekat dia. Tapi kalau dia pakai tudung, tak pakai apa semua, orang kata, ini orang Islam ke orang kafir? Orang Islam ke orang kafir? Orang tak boleh nak firm. Sebab apa? Sebab tak ada syiar Islam kat dia. Biar kita ni tuan-tuan, ada syiar Islam kat kita. Ada syiar Islam dekat kita. Salih Al-Samad. Dan tuan-tuan, Tok Guru saya kata apa? Pasal apa kita malu? Pasal apa kita malu nak tunjuk yang kita ni orang Islam? Padahal orang yang Allahumma salli Muhammad, apa ni? Allahumma salli ala Muhammad. Orang yang jauh pada Islam ni, dia tak malu pun nak tunjuk. Dia tak malu pun pakai seluar pendek. Dia tak malu pun buka aurat, salli Muhammad, tunjuk rambut. Dia tak malu pun tunjuk fashion terkini daripada barat. Dia tak malu pun. Tetapi salli ala Muhammad, orang Islam dia malu nak tunjuk kata dia orang Islam. Tanda faham tak ni? Makailah. Orang lelaki simpan janggut. Kan, simpan janggut ni bukan sebab handsome. Handsome lah juga sikit kan. Ada sepuh ni tentang kelebihan simpan janggut cuaca lah, ada hormon lah bla bla, saya tak tahu lah kan, kelakian kan. Salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, di sunnah Nabi SAW. Di sunnah Nabi SAW. Kita nak sunnah Nabi tu dengan kita, syiar. Jadi kita bila kopiah atas kepala nak pergi karaoke pun macam tak gamak. Kan, salli ala Muhammad. Dewi Aryana, sebab dia orang tak faham Islam kan. Tugas kita lah untuk memahami saudara-saudara kita dan sahabat-sahabat kita tentang Islam. Baik, salli ala Sayyidina Muhammad. Masya-Allah, handsome. Aduh, ya Allah, salli dengan kita macam tu. Fairuz Jo Muhammad. Allah Sayyidina. Syam Amin, waalaikumsalam Ustaz. Ceria pagi ni, alhamdulillah, ceria kan. Dan pagi ni sangat teduh. Sangat teduh. Cuaca panas matahari yang teduh. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, Ida kata apa? Betul lah. Ida kata sejuk mata tengok anak muda pakai kopiah, serban, anak perempuan menutup aurat, lambang, dia panggil apa? Lambang syiar Islam. Betul? Iya. Izah Mia, perempuan menutup aurat dengan sempurna akan dipelihara daripada fitnah. Betul? Salli ala Muhammad. Iqbal kata betul, kopiah jadi pendinding. Kartina Ibrahim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalsum Abu Bakar, bangga kita dengan, betul, bangga kita dengan identiti Islam. Siti ada kata sunnah Nabi orang lelaki simpan janggut. Betul? Orang perempuan jangan simpan janggut pula. Nampak buruk sangat tu. Baik, kita sambung lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Lagi, yang ni kod duk jadilah ni. Ilmu dicabut dengan dimatikan alim ulama. Kata Nabi SAW diriwayatkan daripada Allah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu daripada umat manusia begitu saja. Salli ala Sayyidina Muhammad. Salli ala Sayyidina Muhammad. Ujang Mas, waalaikumsalam. Cikgu Zulkarnain, janggut cari makan. Muhammad Zulkarnain, janggut cari makan tu Ustaz. Ada kan janggut cari makan? Saya mahu pasal itu kan. Waalaikumsalam. Pandang malam 7 Ramadan, Allah bada shirt. Saya ni, ya Allah, malam tadi memang real lah kan. Dia punya feeling dia lain macam. Saya tak tahulah tuan-tuan rasa macam mana. Malam 7 ni, ulama menyebutkan kalau lah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, kalaulah Ramadan bermula hari Jumaat, possibility untuk Lailatul Qadar ialah pada malam 27. Itu ulama bincang. Kita tak tahulah kan. Tapi semalam ni rasa macam real lah. Suasana dia lain macam, rasa macam tenang gitu kan. Salli ala Sayyidina Muhammad. Edan Nurshima. Yang ni kopiah yang paling suka saya pakai. Saya suka macam ni sebab dia ada ventilation. Lalu dan dia macam syahdu, tahu tak? Pagi tadi pula, bila kita tengok pagi ni, cuaca pagi tadi ni, pagi ni redup ah. Yang Nabi kan kita dah bincang tentang tanda-tanda apa ni, tanda-tanda apa? Salli ala Sayyidina Muhammad.
tanda-tanda pada pagi hari, kan Nabi SAW sebut salih ala Muhammad. Jadi macam mana? Jadi redup, kan, teduh, matahari dia tak terlalu terik, dia tak panas. Oh, subhanallah, tuan-tuan. Orang-orang kat luar ni kan, dia duduk lalu tepi kereta saya, dia duduk tengok saya ni. Nurul Izzah Hamzah, oh kakak Dora, ala wassalam kakak Dora. Lalu Ustaz Ismail, dia duduk tengok saya duduk cakap seorang-seorang. Dia kata apa dia duduk cakap seorang-seorang dalam kereta agak, kan. Tu yang perasan-perasan tu angkat tangan. Cermin kita ni tak tinted sangat, kan. Gitu. Nur Izzah Aziz, waalaikumsalam kata. Yang betul kan, pagi ni rasa lain macam. Tapi tuan-tuan, walaupun demikian, salih alaihi wasallam, jangan sagi gitu. Oh, malam alhamdulillah Ustaz, malam dapat Lailatul Qadar. Bakat tulis dalam komen pula dalam Facebook, oh semalam Lailatul Qadar ni, semalam saya dapat Lailatul Qadar ni. Tak cerita. Ulama kata apa? Kalau kamu berjumpa dengan Lailatul Qadar, yang kamu tahu kata itu Lailatul Qadar, jangan cerita kat orang kata kamu berjumpa Lailatul Qadar. Kalau kamu sah betul kata kamu Lailatul Qadar, dapat Lailatul Qadar pun betul dah. Nampak kan pokok sujud kan, nampak malaikat turun kan, ayat beku ke apa, nampak benda-benda pelik dalam kata jadi pada malam tu. Kalau betul kamu jumpa, kamu jangan cerita kat orang. Salih ala Sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Salih Muhammad. Jangan cerita pasal apa? Pasal dia boleh mengundang fitnah kat kita. Dalil dia bila Nabi Yusuf alaihissalam, Allahumma salli ala Muhammad, nampak dia mimpi nampak bintang-bintang bersujud pada dia kan. Allahumma salli ala Muhammad. Apa ayah dia pesan, Nabi aku pesan, jangan cerita kat orang. Dan kita pun salli ala Muhammad, mungkin kalau betul lah kita dapat Lailatul Qadar tu, kalau semalam Lailatul Qadar, jangan overconfident pula. Kalau semalam dah jumpa Lailatul Qadar dah, esok tak payah buat amal lah, esok relax lah. Esok kita buat tarawih pun tak payah buat. Itu menunjukkan yang kita mungkin tidak mendapat Lailatul Qadar. Sebab di antara tanda kita dapat Lailatul Qadar ni ialah kita makin bertambah ibadat, makin bertambah dengan semangat untuk ibadat, kan. Tu pasal apa? Pasal dosa dia telah diampunkan oleh Allah. Baik, kita sambung balik perbincangan kita tadi. Alhamdulillah salam Kak Mariam daripada Singapura. Kat mana nak beli kopiah ni? Nur Azah Aziz, suami dia tanya brand dia kopiah. Ni apa ni EJ Collection. Kan saya banyak saya pakai baju EJ Collection tu. Kopiah dia sama tempat dah. EJ Collection, EJAY Collection. Tuan-tuan boleh tengok salih ala Sayyidina Muhammad dekat mana EJ Collection, boleh search dekat Facebook dia ada EJ Collection. Okey, baik. Lagi apakah tanda-tanda kiamat yang kita duk tengok salih ala Sayyidina Muhammad? Okey. Okey, yang ni ni saya akan pinkan kepada tuan-tuan tentang maklumat berkaitan dengan pertubuhan yang anjurkan program kita pada pagi ni. Saya simak komen, saya kena tengok dekat handphone saya lah kalau macam tu sana. Lagi saya tak tahu pula. Okay. Mana? Okey. Kalau saya pin kan, saya dah tak boleh nak baca semua komen-komen. Rasa macam sedih pula tak boleh baca komen ni kan. Jadi saya kena baca komen dekat Facebook saya, dekat ni page saya. Alhamdulillah bawa 2 handphone. Terima kasihlah kepada sahabat yang sumbang, bagi sumbangan handphone tu kan. Azhar Abdul Razak, terima kasih Azhar Abdul Razak sama dengan kita pada pagi ni. Kan, lagi siapa saat saya letak tu ni supaya saya boleh baca. Okey, kopiah kek AJ Collection betul kemas kan, tu saya suka. Okey. Baik, kita sambung lagi. Salih ala Sayyidina Muhammad. Ilmu dicabut dengan dimatikan ulama. Kata Nabi SAW, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu daripada umat manusia begitu saja. Ini antara tanda akhir zaman ialah salih ala Sayyidina Muhammad, Allah mencabut ilmu. Allah mencabut ilmu. Maksud mencabut ilmu ni macam mana? Ilmu akan hilang dalam masyarakat.
Komen Rauf nampak tak? Nampak lah ni komen Rauf ni. Teriak pula dah Rauf ni. Aduh weh. Manja Rauf ni. Dia buat manja dengan kita. Saya Muhammad rindu Kak Afiah ni. Abi dah rindu Kak Afiah dah ni. Baik, salih ala Sayyidina Muhammad. Salih ala Sayyidina Muhammad. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu daripada umat manusia begitu saja, tetapi Allah mencabutnya dengan cara mematikan alim ulama. Salih ala Sayyidina Muhammad. Sehingga manakala benar-benar sudah tidak ada seorang pun yang berilmu, maka manusia akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh. Para pemimpin itu ditanya, mereka pun memberi fatwa tanpa ilmu. Salih alaihi wasallam. Dengan demikian itu mereka sesat dan akan menyesatkan. So di antara benda yang berlaku pada akhir zaman, tuan-tuan tengok, ulama-ulama telah diwafatkan oleh Allah. Ramai ulama-ulama yang telah meninggal dunia. Dan apabila ulama ni meninggal, yang menggantinya tak sama kedudukannya. Yang menggantikan alim ulama tu tak boleh mencapai salih alaihi wasallam kehebatan dan kealiman sebagaimana ulama yang telah wafat, yang telah meninggal itu. Tuan-tuan, yang ni kita tengok, ini kita saksikan dengan apa yang duk jadilah ni. Subhanallah, ini yang merisaukan kita. Tengok makin banyak ulama-ulama makin meninggal, ulama-ulama hebat makin meninggal, Allah jemput. Subhanallah. Dia salih alaihi Muhammad, tuan-tuan. Jadi macam tu salih alaihi Muhammad. Dayang Suryati, kenapa hati makin berdebar, rasa takut bila kita dengar ceramah? Tak pasal apa? Sebab Allah sedang menjentik hati kita. Allah sedang membimbing kita, tuan-tuan. Itu. Dan Dayang Suryati kena salih alaihi Muhammad rasa macam mana? Kak Dayang Mak Iyit kan, salih alaihi Muhammad. Tak ada, kita rasa macam mana? Kita rasa syukur pada Allah. Sebab selagi kita duk berasa berdebar-debar apabila kita mendapat ilmu dan mendapat disebut sebagai Allahumma salli alaihi wasallam, jentikan ilmu di sisi Allah ni, selagi itu kita duk berasa tu, selagi itu menunjukkan bahawa hati kita ni masih lembut. Hati kita lembut. Mudah-mudahan alhamdulillah salli ala sayyidina Muhammad. Nah, okey. Kita sambung. Salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu riwayat yang lain, salli ala sayyidina Muhammad, Ibnu Majah meriwayatkan daripada Abdullah radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, yakunu baina yaday sa'ah ayyaman yarfa'u fil ilmu wa yanzilu fi al-jahlu wa yakthuru fi al-harju wal harju al-qatlu. Allahu Rabbi, salli ala sayyidina Muhammad. Betul Fiza, ulama-ulama kita pun makin di Malaysia ni pun dah makin ramai ulama yang telah dijemput oleh Allah. Siti Ida kata betul, ulama-ulama adalah hebat. Yang terbaru ni salih alaihi Muhammad, Ustaz almarhum Ustaz Ismail Qamus yang meninggal dunia. Subhanallah. Bila ulama-ulama dia meninggal ni, tuan-tuan, tak ada yang menggantikan, yang setara dengan dia. Yang ada yang tinggal ni orang yang tak mampu untuk challenge, yang tak mampu untuk nak sampai pada ilmu yang ulama-ulama dulu yang telah kembali ke rahmatullah. Tuan-tuan sekalian, ini Nabi SAW sebut. Nabi kata apa? Menjelang kiamat, tinggal beberapa hari lagi, maksud dah dekat-dekat dengan kiamat tu, salih alaihi Muhammad, yang mana ilmu itu dicabut, lalu diturunkanlah kebodohan. Bila ilmu dicabut dan alim ulama, maka waktu tu salih alaihi Muhammad, yang tinggal apa ni? Yang tinggal ialah kebodohan. Yang ada pada manusia itu ialah kebodohan, al-jahlu. Kemudian pada waktu tu juga kata apa? Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Muhammad wa yakthuru fiha al-harju. Dan akan banyak pada ketika sebut salli sama al-harju. Para sahabat pun tak tahu apa ni al-harju ni. Al-harju ni apa? Dalam satu riwayat sebut, para sahabat tanya, ma al-harju ya Rasulullah? Apakah al-harju ini Rasulullah? Kata Nabi SAW, al-qatlu. Pembunuhan. Ish, tuan-tuan, real lah kita rasa benda ni memang duk jadi pada kita pada waktu ni. Salih alaihi Muhammad. Apa dia, tuan-tuan? Yang pertamanya, alim ulama meninggal. Kemudian apabila alim ulama meninggal ni, tuan-tuan, seolah macam ilmu dicabut. Kemudian apa yang berlaku lepas tu? Yang tinggal, tuan-tuan, ni ialah orang-orang jahil. Orang yang bercakap pun jahil, orang yang mendengar pun jahil, orang yang memimpin pun jahil, orang yang dipimpin pun jahil. Duduk dalam kejahilan. Kemudian, tuan-tuan, waktu tu juga akan berlaku apa ni? Akan berlaku banyaknya al-harju. Al-harju ni maksud apa? Pembunuhan. Banyak berlaku pembunuhan. Allahu Rabbi. Tuan-tuan sekalian, lah ni nyawa ni macam tak ada value. Betul tak ni? Kalau dulu-dulu, tuan-tuan,
ada orang masuk pecah rumah. Lah ni kita tuan tengok, kita pula duduk macam dalam penjara. Rumah bubur, gerai tutup kunci. Kita pula macam duduk dalam penjara. Yang penjahat duduk kat luar, pergi sana pergi sini. Kan Salih Ahmad? Yang orang jahat boleh pergi sana pergi sini. Kita pula kena duduk dalam penjara, duduk pagar-pagar. Pasal apa? Kalau orang dulu, kalau ada orang masuk ke rumah, Salih Ahmad tuan-tuan, ada orang masuk ke rumah, kemudian dia terdengar bunyi kerak-kerak dalam rumah. Dia pergi buka lampu, orang yang masuk rumah tu akan lari. Tengok ni kan? Lah ni, kalau ada orang masuk rumah, bunyi kat dalam rumah, Salih Ahmad tuan-tuan, kita kena lari. Tak pasal apa? Silap-silap mati, hilang nyawa macam tu je. Ada seorang makcik tuan-tuan, nak ambil rantai mas ni gelang mas kat makcik tu kan. Makcik tu sedang sidai baju, gelang mas kat tangan je. Saya sembah. Sampai pi cekik makcik tu, sampai pi tikam dia mati. Buat apa? Tapi seolah macam nyawa tak ada nilai dah, nyawa tak ada harga dah. Takut tuan-tuan, saya semak Nabi. Tapi inilah dia panggil akhir zaman. Benda yang Nabi SAW cerita yang akan berlaku Salih Alaihi Muhammad ya, di akhir zaman. Bagi kita tengok lagi apa lagi tentang Salih Alaihi Muhammad, tanda-tanda ataupun yang Nabi SAW sebut tentang akhir zaman. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam satu hadis riwayat Imam Ahmad daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Oh, Liz Liza kata apa? Dekat luar pun rasa tak selamat ustaz, dekat dalam rumah pun sama. Betul lah no. Allah Rabbi. Betul. Khairul Razman kata orang dah tak takut dah lah ni. Orang tak takut dah. Rasa macam nyawa ni tak ada value dah. Tuan-tuan, Salih ala Sayyidina Muhammad. Program kita pada pagi ini dianjurkan oleh Yayasan Pertubuhan Sayang Kebajikan, Perubahan Insan Sayang Kebajikan, Pertisk, dan Awesome, OSEM. Jadi tuan-tuan boleh tengok dekat ruangan komen tu, Salih ala Sayyidina Muhammad, kita ada buat Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia. Kita dekat ruangan yang komen tu kita pinkan maklumat tentang pertubuhan ni yang buat banyak program-program kebajikan, hantar bantuan dan sebagainya. Kalau tak ada halangan pada tuan-tuan, kita boleh sama-sama memberikan sumbangan, sama-sama kita duduk di waktu-waktu yang Salih ala Sayyidina Muhammad waktu-waktu yang 10 akhir Ramadan ni adalah waktu yang sangat cantik untuk kita banyak memberikan sumbangan. Dan yang keduanya, Salih ala Sayyidina Muhammad juga dianjurkan oleh Awesome. Awesome ni satu badan yang buat ulang kaji secara online untuk anak-anak kita daripada darjah 1 sampai tingkatan 5 yang dibimbing oleh ribuan guru-guru. Jadi saya semak OSEM, tuan-tuan boleh tengok. Dan saya nak minta sahabat-sahabat yang menyaksikan video ni, mungkin untuk kita membantu pihak penganjur yang mengharapkan supaya maklumat mereka tu tersebar kepada orang lain. Apa yang kita boleh buat ialah kita klik share je lah. Kita klik share supaya orang lain pun dapat mengambil manfaat daripada program yang dianjurkan. Dan gembiralah hati pihak penganjur tu sebab kami buat dengan Ustaz Jafri, Alhamdulillah. Kami buat dengan Ustaz Jafri, Alhamdulillah, program dia Masya Allah, ramai orang tengok dan sebagainya. Ramai pula Salih ala Sayyidina Muhammad orang kongsi. Alhamdulillah. Jadi insyaAllah Allah SWT, jadi seronoklah hati penganjur tu yang kita harap tu. Jadi, kalau tak ada keberatan sahabat-sahabat sekalian, boleh kita klik share kan. Sayyidina Muhammad. Lagi siapa? Adilah binti Hasan. Umat sekarang ni dah jadi macam zaman dulu jahiliah. Okay? Salih ala Sayyidina Muhammad. Jadi itulah keadaan dia. Pembunuhan dah macam perkara biasa dah ustaz, kata Ismi Hani Hijab. Nureha kata pembunuhan tanpa belas ihsan, bunuh darah daging sendiri, bunuh ini. Oh betul lah Nureha. Allah, di Penang baru ni. Ni saya nak cerita takut ni tuan-tuan. Ni kita duduk pada zaman fitnah. Tuan-tuan jagalah elok-elok apa yang ada dekat rumah kita tu, anak-anak kita tu utamanya. Baru ni dekat Penang tuan-tuan, Salih ala Sayyidina Muhammad, dekat Bayan Baru. Tuan-tuan, subhanallah. Dia campak ni berapa hari lepas ni, berapa minggu lepas ni, dia boleh buang anak dia melalui tingkap rumah. Flat ni daripada tingkat 3, dia buka tingkap, dia boleh buang anak dia, baby yang baru dia lahirkan, melalui tingkat 3 ni, jatuh. Kena bumbung rumah orang, kan ada awning kat belakang.
awning belakang rumah. Kena gum, bunyi kuat. Lalu jatuh ke bawah. Orang dengar, orang terkejut bunyi tu. Lalu orang keluar lah tengok. Orang tengok-tengok ada baby kat luar. Punya Allah nak pelihara. Tuan-tuan, kalau tak kena tu, kalau tak kena bumbung tu, mungkin orang tak perasan. Orang tak perasan kata buang baby tu. Tapi subhanallah tuan-tuan, Allah nak jaga tu. Jatuh, pum, kena bumbung tu, bunyi kuat, semua orang terkejut. Kemudian sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, orang pergi tengok dekat bawah, ada baby. Tuan-tuan, baby tu masih hidup. Baby tu masih hidup. Ni ada kecederaan di kepala dia, ada kecederaan dalam organ dalaman dia. Jatuh tingkat 3 tuan-tuan. Allah pelihara. Ya Allah Rabbi sallallahu. Tuan-tuan, yang buang tu tuan-tuan seorang umur dia 18 tahun. Lahir di rumah. Lahir anak sallallahu alaihi wasallam dalam rumah. Yang mak ayah dia pun tak perasan, mak ayah dia pun tak tahu. Allah Rabbi tuan-tuan, yang ni yang sangat menakutkan kita. Saya sangat takut tuan-tuan. Apa nak jadi dengan masyarakat kita? Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam, dekat Jitra Kedah, kawan saya cerita, kawan saya yang dia jaga di bahagian kebajikan masyarakat ni, ustaz. Dia cerita, ustaz, kami attend sallallahu alaihi wasallam Muhammad, kami attend sallallahu alaihi wasallam Muhammad, satu anak ni umur dia 16 tahun. Pelajar umur 16 tahun. Dia bersalin tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam, dalam rumah, dalam bilik air seorang-seorang. Umur 16 tahun. Tuan-tuan boleh bayang, 16 tahun. Sallallahu alaihi wasallam. 16 tahun anak kita di tempat. Duduk dalam sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam bersalin dalam tandah. Kemudian tuan-tuan, dia panik, dia tak tahu nak buat apa. Tak dia buat apa. Dia tadah air tuan-tuan, bagi penuh-penuh dalam satu besen. Dia ambil baby tu, dia tok kat dalam besen tersebut. Tuan-tuan, Allahumma salli alaihi wasallam. Dia rendam baby tu dalam besen. Dia panik, dia tak tahu nak buat apa. Lalu tuan-tuan, dia balik ke rumah dia, dia ambil kain pelikat, dia balut baby tu dan sebagainya, dia buah dalam beg sekolah dia. Esok dia boleh pergi sekolah. Tuan-tuan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ni keadaan masyarakat kita yang sangat menakutkan. Tuan-tuan, pembunuhan ni sampai bunuh anak sendiri. Kalau Allah, Nabi SAW turun waktu kemuncak kezaliman. Kemuncak kezaliman. Waktu tu orang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad menyembah berhala, orang memperdagangkan isteri depa ni macam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, barang dagangan. Kan, salli alaihi wasallam. Isteri-isteri depa ni macam barang dagangan yang boleh dijual beli. Anak-anak lelaki, anak-anak perempuan depa bunuh, anak-anak lelaki depa simpan. Maka Nabi SAW turun pada zaman tu untuk membimbing umat untuk kembali kepada Islam, yang memuliakan seorang wanita, yang memuliakan nyawa. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, lalu subhanallah sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan, lah ni kita duduk waktu zaman yang mana? Zaman yang seorang wanita, bukan suami dia pedagang dia, bukan ayah dia pedagang dia. Kalau zaman dulu, zaman waktu tu sallallahu alaihi wasallam, kalau ada anak dara dekat rumah, dia akan pacak bendera depan rumah, nak beritahu kata rumah dia ada anak dara. Jadi siapa yang main nak tidur dengan anak dara dia boleh. Zaman tu. Lah ni tuan-tuan, anak dia sendiri yang memperdagangkan diri dia sendiri. Bukan ayah dia buat, anak dia sendiri yang perdagangkan diri dia sendiri. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Isteri memperdagangkan diri dia sendiri. Dan dia apa boleh anak bunuh, bukan sakat bunuh anak lelaki. Bukan sakat bunuh anak perempuan. Tak kira anak lelaki, tak kira anak perempuan. Bunuh tuan-tuan macam tu saja. Subhanallah tuan-tuan. Kita dah kembali kepada zaman macam zaman jahiliah. Bahkan lebih teruk pada zaman jahiliah. Takutlah tuan-tuan keadaan macam. Tapi inilah suasana keadaan sekeliling kita, yang kita tak tahu ni macam mana ni. Saya risau tuan-tuan, saya ada anak-anak. Saya ada anak perempuan. Saya risau keadaan anak perempuan saya. Bukan sakat anak perempuan, anak lelaki pun kita risau. Dengan gadget dia, dengan apa sebagainya tuan-tuan, dengan maklumat duduk di fingertips, nak cari maklumat tuan-tuan sekalian, subhanallah. Ni sampai ada tuan-tuan dekat mana satu tempat hari tu ni, yang saya baca, seorang budak lelaki umur 10 tahun, dia rogol dan liwat sepupu dia umur 7 tahun. Rogol umur apa ni? 10 tahun. Subhanallah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak keadaan dia? Allah Rabbi tuan-tuan, astaghfirullahalazim.
Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Tapi itulah keadaan yang berlaku sekarang ni, tuan-tuan, yang sangat menakutkan kita. Sangat-sangat menakutkan kita. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita balik kepada perbincangan kita. Kita doalah. Mari kita angkat tangan saat doa. Tuan-tuan angkat tangan saat doa. Mari kita doa sama-sama. Kita doa supaya Allah jauhkan benda ni daripada keluarga kita. Angkat tangan, tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Zal Jalal wal Ikram. Ya Allah, kami berada pada zaman yang penuh dengan fitnah, ya Allah. Kami berada pada zaman yang subhanallah, manusia-manusia seolah-olah telah kembali kepada kejahilan mereka, ya Allah. Kembali kepada zaman jahiliah, ya Allah. Dan kami takut, ya Allah. Kami takut anak-anak dan keluarga kami, ya Allah. Kami takut anak-anak dan keluarga kami, ya Allah, diuji dengan benda yang sama, ya Allah. Ya Allah, kami melihat di sana ada orang yang membunuh anak-anak mereka sendiri, ya Allah. Kami lihat di sana ada anak-anak perempuan yang melahirkan anak-anak di luar daripada pernikahan, ya Allah. Ya Allah, dia fitnah kepada ahli keluarganya, ya Allah. Ya Allah, seorang anak perempuan melahirkan anak dalam keadaan dia belum berkahwin, ya Allah. Ya Allah, sudah pasti ibu dan ayahnya, ya Allah, menanggung malu yang teramat sangat, ya Allah. Ya Allah, Engkau lindungilah kami dan keluarga kami, ya Allah, daripada fitnah yang serupa, ya Allah. Engkau peliharalah anak-anak kami, ya Allah. Engkau jagalah anak-anak kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Kerana, ya Allah, kami tahu, ya Allah, kami dalam keadaan kami tidak mampu untuk melakukan, ya Allah. Kami tak mampu untuk menunaikan amanah yang Engkau berikan kepada kami dengan sebaiknya, ya Allah. Kami tak mampu nak jaga anak-anak kami, ya Allah, sebagaimana yang sepatutnya, ya Allah. Ya Allah, kami cuba untuk didik mereka di rumah, ya Allah. Namun mereka berhadapan dengan suasana yang lebih besar di luar sana, ya Allah. Kami cuba untuk menjaga mereka dengan sebaiknya dalam rumah-rumah kami, ya Allah. Kami perhatikan solat mereka, ya Allah. Kami perhatikan pakaian mereka, ya Allah. Namun, ya Allah, apabila mereka keluar daripada rumah, ya Allah, mereka berhadapan dengan suasana yang lebih dahsyat, ya Allah. Pengaruh yang lebih hebat, ya Allah. Ya Allah, kami tidak ada kemampuan, ya Allah, untuk menjaga mereka pada setiap waktu dan ketika, ya Allah. Melainkan dengan apa yang Engkau jaga, ya Allah. Melainkan apa yang duduk di bawah perlindungan dan rahmat-Mu, ya Allah. Maka kami bermohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau tolong jagalah keluarga kami, ya Allah. Engkau tolong bimbinglah, ya Allah, keluarga kami, ya Allah. Engkau jauhilah anak-anak kami, ya Allah, daripada fitnah yang serupa, ya Allah. Jauhilah anak-anak kami, ya Allah. Jangan Engkau jadikan anak-anak kami fitnah kepada kami semasa hidup kami, ya Allah. Apatah lagi selepas kematian kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Jagalah anak-anak kami, ya Allah. Jagalah keluarga kami, ya Allah. Tolonglah, ya Allah, kami merayu kepadamu, ya Allah, pada hari yang penuh dengan keberkatan ini, pada waktu kami sedang berpuasa ini, ya Allah. Dalam keadaan kami tidak ada hijab doa orang yang berpuasa sehinggalah dia berbuka, ya Allah. Demikian disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka, ya Allah, pada waktu ini, pada ketika ini kami bermohon kepadamu, ya Allah, agar Engkau terima doa kami, supaya Engkau memelihara kami, keluarga kami dan anak-anak kami daripada fitnah yang sedang berlaku pada ketika ini, ya Allah. Tolonglah, ya Allah. Dengarlah permohonan kami, ya Allah. Dengarlah permintaan kami, ya Allah. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, alhamdulillah, tuan-tuan, salli ala sayyidina Muhammad. Itu dalam satu riwayat yang lain, kita sambung balik sikit lagi. Di antara tanda-tanda kiamat yang berlaku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahawa Rasulullah bersabda, tidak akan berlaku kiamat sebelum manusia bermegah-megah dan saling berbangga dalam membangunkan masjid-masjid. Oh, betul tak, tuan-tuan? Tuan rasa macam tu tak? Akhir zaman berkata apa? Tak akan berlaku kiamat sehingga kamu melihat apa ni? Kamu melihat manusia bermegah-megah dan berbangga-bangga untuk membangunkan masjid-masjid. Masjid buat cantik, masjid buat elok, perindah masjid sungguh-sungguh. Tapi masjid jauh daripada salih ala sayyidina Muhammad, diimarahkan. Itu di antara tanda dia. Lagi, alim berkata, kami pernah duduk di atas rumah dan bersama kami ada seorang laki-laki daripada sahabat Rasulullah. Lalu Yazid berkata, aku tidak mengenalinya kecuali sebagai Abbas bin Al-Ghifari. Pada saat itu, masyarakat sedang menghadapi satu wabak yang mematikan, sehingga Abbas berkata, wahai wabak, ambillah aku. Abbas mengatakan sebanyak 3 kali.
Alim pun menegur dan berkata kepadanya, "Mengapa engkau melakukan ini? Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, janganlah engkau harapkan kematian? Sebab sesungguhnya padanya amalan menjadi terputus dan tidak kembali, sehingga dia menyesali perbuatannya." Lalu maka Abbas pun menyanggah, "Sesungguhnya aku juga mendengar Rasulullah bersabda, bersegeralah kepada kematian apabila pemerintahan berada di tangan orang-orang yang bodoh. Banyak tanda-tanda kiamat. Hukum keadilan sudah diperdagangkan. Darah menjadi sesuatu yang murah. Hubungan silaturahim diputuskan. Dan ada sekelompok orang yang menjadikan Al-Quran laksana seruling yang dipersembahkan kepada orang ramai untuk menghiburkan hati mereka. Walaupun yang melantunkan itu lebih sikit pemahaman Al-Quran daripada mereka yang mendengarkan." Ya Allah, dia sebut sebiji-sebiji macam hidup jadi kat kita. Apa dia tuan-tuan? Saya semak kata Abbas Salih alaihi Muhammad. Yang pertama, pemerintahan berada pada orang-orang yang bodoh. Lagi yang kedua, banyaknya tanda-tanda kiamat. Banyak dah, boleh nampak dah macam-macam tanda kiamat. Naik bangunan tinggi dekat dengan Kaabah. Jazirah Arab menjadi hijau. Banyaknya anak-anak derhaka. Salih Azmat, macam-macam, sebut-sebut satu-satu. Kalau kita listkan tuan-tuan, subhanallah, hampir semua tanda-tanda kiamat yang Nabi SAW sebut, tanda-tanda kecil, semua dah tersenarai sempurna dah. Hukum ataupun keadilan sudah diperdagangkan. Darah menjadi sesuatu yang murah, yang orang bunuh ikut suka saja. Hubungan silaturahim diputuskan, pun sama. Lagi ada sekelompok orang yang menjadikan Al-Quran umpama seruling saja, yakni dilagu-lagukan saja, sedangkan dia kata jauh daripada pemahaman, sehingga dia yang melantunkan itu dia sendiri pun tak faham, yang mendengar itu lebih faham daripada orang yang melantunkan. Subhanallah tuan-tuan, jadi kita ini sebahagian lah tuan-tuan, banyak lagi lah. Ada lagi perbincangan dekat sini tentang ni Imam Al-Mahdi, munculnya Imam Al-Mahdi. Tak cerita lagi, ini kena tajuk baru ni. Saya lihat simak tuan-tuan, banyak fitnah-fitnah yang terjadi di akhir zaman. Ini belum kita bincangkan lagi. Banyak lagi tuan-tuan, subhanallah, saya semak. Banyak malapetaka di kalangan umat Islam. Setiap masa yang berlalu lebih baik fitnah, amanah dicabut daripada hati-hati manusia. Banyak lagi tuan-tuan, saya lihat semak, dan perbincangan mengenai fitnah-fitnah akhir zaman. Dan kita harap, kita doakan supaya walaupun berlaku fitnah yang demikian, namun supaya Allah menjauhkan dan menjaga diri kita ni daripada fitnah-fitnah demikian. Dan balik kepada kesimpulan Nabi SAW sebut awal tadi, apa dia? Pada ketika ini duduk berdamping dengan alim ulama, duduk dekat dengan alim ulama, supaya alim ulama dapat membimbing kita dan memimpin kita, supaya kita terselamat daripada fitnah-fitnah yang kita tak tahu mana satu betul, mana satu salah ni, insyaAllah. Boleh nak lagi sekali saya ucap terima kasih kepada pihak Salih ala Sayyidina Muhammad, Pertubuhan Insan Sayang Kebajikan Malaysia, dan pihak Awesome yang sudi untuk menganjurkan program kita pada pagi ini. Mudah-mudahan insya-Allah Salih ala Sayyidina Muhammad, apa yang kita kongsikan ini menjadi manfaat kepada semua. Dan tuan-tuan juga boleh Salih ala Sayyidina Muhammad bagi sumbangan melalui nombor akaun telah kita sediakan dekat situ. InsyaAllah saya ucap terima kasih kepada semua. Adilah terima kasih, Noreha terima kasih, Nazra Subari terima kasih, Jamilah Mahmud terima kasih, Nurcu terima kasih, Laili Syafi'i terima kasih, Jamilah Mahmud. Silaturahim, betul, silaturahim dah mula renggang. Lagi siapa? Azura Rahman terima kasih, Salih Semat. Lagi Adilah bin Hasan Ila terima kasih. Nak sebut nama seorang-seorang ni. Kamal AR terima kasih, Sri Andayu Barin terima kasih, Badrin, Nazrah Subari, Jamil, Samsiah Yusof, Ismawati Satin, Nurcu Rashidah, Kuhasni Mansur, Aina Ismail, Dewi Aryan, Zainab Ahmad, Liza, Jamilah Mila, Siti Rahmah, Zarina Muhammad Nur, Jamilah Mahmud, Farzilah, Halim, Faridah Haya, Kalsum Abu Bakar, Salih ala Muhammad, Sacha, Muhammad Mulhaf ni saya duduk ni di Kulim Mulhaf. Ayah Fahim meninggal semalam kan, Fahim mungkin tahu. Ayah Fahim meninggal ni dia sedang menguruskan pengkebumian. InsyaAllah lepas ni saya nak pergi ke kubur tu, dah siap dah dikebumikan. InsyaAllah sedang ditalkinkan tu, InsyaAllah sekejap saya nak pergi. Dan Salih ala Muhammad. Okey, terima kasih Hafizah, Muhammad Zulkarnain, Hafizi Yusof, Rohana Ibrahim, terima kasih. InsyaAllah terima kasihlah pada semua, Siti Ruqyah, Selasiah Hasan. InsyaAllah kita jumpa lagi. Pertemuan kita akan datang insyaAllah. Aqul qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak-banyak.